Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Farhan Daniel bin Firdaus, berpegang kat Matrik I18102569. Pada kali ini saya akan pentagkan berkenaan dengan definisi alat ujian daya tahan. Alat ujian daya tahan ini telah diberikan pelbagai definisi oleh para sarjana bagi menerangkan makna daya ketahanan diri dan juga merupakan salah satu aspek utama yang diukir dalam kajian ini. Dari segi bahasa, daya ketahanan diri atau resilience berasal daripada bahasa Latin, iaitu resilient, yang maksud melatun kembali. Manakala daripada segi istilah pula, Cohen 2018 berpendapat bahawa daya ketahanan diri adalah satu keadaan yang menggambarkan sejauh mana individu mampu mengadaptasikan diri dengan pelbagai peristiwa hidup yang dialami. Manakala bagi Amir Soad pula, iaitu pengasas Mayo Clinic Resilient Mind, mentarifkan sebagai kapasiti diri individu untuk bertahan dan berkembang dalam situasi yang sukar. Manakala bagi Rohani Nasir pula telah menggariskan beberapa kriteria individu dengan ketahanan diri yang unggul. Kriteria tersebut telah dibagikan pada dua faktor, iaitu faktor pelindung dalaman dan faktor pelindung luaran. Bagi faktor dalaman, individu yang memiliki daya tahan yang positif dicirikan sebagai seorang yang mampu mengawal tekanan dan menyelesaikan masalah dengan baik serta bersikap optimistik. Manakala bagi pelindung luaran pula ialah ia boleh diterjemahkan sebagai satu keberhasilan yang positif dan kemampuan individu untuk berfungsi dengan berkesan dalam kesulitan dan pemulihan daripada trauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadi Azimi Mazida. Nombor metrik I17302343 akan menerangkan mengenai tugasan kumpulan kami untuk membina alat ujian. Alat ujian ini diberi nama Inventory Hubungan Antara Tekanan Kerja dan Daya Tahan dalam kalangan pensyarah Universiti Sultan Azlan Shah. Sebelum itu kita lihat dulu definisi alat ujian tekanan. Pengasas teori stres atau tekanan perasaan daya tahan mendefinisikan tekanan sebagai suatu reaksi yang tidak spesifik oleh diri seseorang disebabkan beban yang menimpannya. Beban yang dimaksudkan oleh Dr. Hans ni ialah perkara yang datang dalam hidup individu itu dalam bentuk ancaman, cabaran atau perkara yang menyebabkan perubahan dalam hidup individu itulah. Jadi apabila individu itu memerlukan dia melebihi kemampuan untuk mengatasi ancaman atau cabaran ini, akan menyebabkan dia mengalami stres lah. Yang kedua pula, Dr. Hans menyatakan terdapat dua tekanan, iaitu tekanan eustress, iaitu tekanan perasaan positif, dan distress, tekanan perasaan negatif. Jadi sebagai manusia ni kita sangat memerlukan tekanan eustress lah, iaitu tekanan perasaan positif, di mana tekanan ini boleh membantu kita dalam memberi tumpuan atau perhatian dalam perkara yang kita lakukan lah. Yang terakhir contoh alat ujian tekanan ni ialah inventory DAS lah. Inventory ni sangat popular lah, di mana banyak digunakan dalam kebanyakan negara. Dan inventory ni merupakan kaedah awal dalam mengesan tahap depression, anxiety, stress seorang individu itulah. Dan jika individu itu mendapat tahap yang sangat teruk dalam ujian ni, dia sangat memerlukan rawatan yang lebih lanjut. Itu saja. Seterusnya kita pergi kepada tujuan kajian. Tujuan kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji tahap daya tahan terhadap tekanan kerja dalam kalangan pensyarah di Universiti Sultan Azlan Shah yang menjadi responden utama kajian. Kajian ini menumpukan terhadap sejauh mana daya tahan para pensyarah di USAD dalam menahan tekanan kerja mereka dan bertugas dalam mendidik para pelajar serta menegakkan tugas yang diberikan oleh pihak atasan USAS. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian terbagi kepada tiga. Yang pertama, mengkaji tahap daya tahan dalam kalangan pensyarah di Universiti Sultan Azlan Shah. Yang kedua, mengkaji faktor tekanan dalam kalangan pensyarah di Universiti Sultan Azlan Shah. Dan yang ketiga, mengenal pasti hubungan
antara daya tahan dan tekanan bekerja dalam kalangan pensyarah di Universiti Sultan Azlan Shah. Kemudian kita pergi kepada responden kajian. Responden kajian ini bertumpukan terhadap pensyarah di Universiti Sultan Azlan Shah. Ini disebabkan kerana kebanyakan kajian lepas yang dirujuk untuk membina ahli ujian ini adalah kebanyakannya berdasarkan kajian terhadap pelajar IPTA saja. Macam contoh kajian yang dibuat oleh Muhammad Subhan 2015 yang mengkaji berkenaan dengan daya ketahanan diri di pelajar di IPT. Dalam masa yang sama kajian dilakukan oleh Rice 2011 yang mengkaji berkenaan dengan daya tahan atau resilience terhadap pelajar IPTA di luar negara lah. Kemudian responden kajian memilih responden kajian pensyarah Universiti Sultan Azlan Shah, pilih sebanyak 108 daripada 120 orang pensyarah. Jumlah responden ini merujuk kepada sampel jadual Cressy dan Morgan lah, yang dibuat pada tahun 1970. Kemudian kita pergi kepada keperluan kajian. Keperluan kajian ini dijalankan dalam tujuan untuk mengkaji tahap daya tahan terhadap tekanan kerja dalam kalangan pensyarah di Universiti Sultan Azlan Shah. Oleh yang demikian, satu set alat ujian dibina untuk menentukan kesahihan soal sidik yang dibina terhadap pensyarah Universiti Sultan Azlan Shah dan ingin mengenal pasti sejauh mana soal sidik yang dibina ini akan dapat mencapai objektif yang ingin dikaji. Selain itu, keperluan bina alat ujian ini adalah untuk membantu pekaji-pekaji lain untuk menjalankan kajian dengan lebih meluas di luar pada skop Universiti Sultan Azlan Shah ini. Alat ujian ini juga boleh digunakan untuk mengukur tahap tekanan secara spesifik, iaitu untuk golongan yang tertentu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Hamdani Firdaus bin Abdullah, bernombor matrik I1810563. Hari ini saya akan terangkan tentang teori yang kami gunakan bagi faktor stres ataupun tekanan. Terdapat 3 jenis teori yang kami gunakan, iaitu teori stres Lazarus, teori transaksional tekanan dan juga teori penyesuaian umum ataupun General Adaptation Syndrome, GAS. Yang pertama ialah teori stres Lazarus. Menurut Lazarus dan Folkman, tekanan merujuk kepada stres, iaitu keadaan yang tidak menyenangkan kepada individu akibat daripada desakan daripada keadaan sekeliling. Teori ini menjelaskan terdapat 3 bentuk stres, iaitu stimulus, respon dan juga proses. Stimulus merujuk kepada situasi yang memberi rasakan stres kepada seseorang. Rangsangan ini menjadikan stres ini berpunca daripada desakan daripada persekitaran yang melebihi kemampuan individu untuk memenuhinya. Itu adalah bahagian yang kita orang ambil lah untuk kajian ini. Yang kedua ialah teori transaksional tekanan. Dalam teori ini, model stres menekankan pada peranan penilaian individu terhadap penyebab stres yang akan menentukan respon individu tersebut. Folkman menyatakan bahawa stres adalah hubungan antara individu dengan lingkungannya yang dinilai oleh seseorang sebagai tuntutan atau ketidakmampuan untuk menghadapi situasi yang membahayakan atau mengancam kesihatan diri. Tekanan adalah akibat daripada transaksi antara individu dan persekitaran, dan seseorang akan mengalami tekanan apabila berhadapan dengan situasi yang mengganggu pemikiran dan kegiatannya. Itu bagi teori yang kedua. Dan teori yang ketiga ialah teori penyesuaian umum ataupun General Adaptation Syndrome. Teori ini diperkenalkan oleh Hans Selye. GAS, General Adaptation Syndrome, mempunyai 3 tahap stres.
iaitu alarm, itu tanda bahaya, resistance, perlawanan, dan exhaustion, iaitu kelelahan. Pada tahap pertama iaitu alarm, berlaku keadaan yang tidak diingini dan terjadi ketika ada perbezaan antara kenyataan yang terjadi dan situasi yang diharapkan. Akibat ni akan timbul sakit di kepala, disfagia, iaitu kesulitan untuk kita menelan, kekejangan dan sebagainya. Pada tahap kedua iaitu resistance, keadaan ini berlaku apabila tahap pertama iaitu alarm tidak berakhir. So kiranya pada tahap sebelum ini iaitu alarm, ianya berpanjangan hingga mewujudkan tahap kedua, resistance ni lah. Pada tahap ini, ia akan menjadikan konflik dengan tahap pertama. Maknanya antara dua tahap ni dia akan saling bergaduh lah, sebab tu dikatakan sebagai resistance ataupun perlawanan. So akibat ni akan timbul penyakit seperti radang, sendi, kanser ataupun hipertensi. So technically benda ni akan menjadikan satu punca kesihatan yang lebih teruk lah, sehingga boleh menyebabkan kanser semua kan. So tahap terakhir iaitu exhaustion, berlaku disebabkan tubuh sudah menyerah kerana kehabisan kemampuan untuk menghadapi serangan. So kiranya tahap terakhir ni jadi bila macam kedua-dua tahap tu sampai tubuh kita sendiri tak mampu untuk ni lah bertahan, lalu ia menyebabkan tubuh ini menyerah sehingga macam tak mampu untuk teruskan lagi menghadapi stres ni. So kesan tahap ketiga ni amat teruk sehingga menyebabkan organ-organ tubuh boleh berhenti berfungsi, iaitu boleh menyebabkan, senang cakap, kematian lah. So di sini kita nampak stres ni bukan saja mampu untuk menyebabkan seorang itu mempunyai masalah mental. Kini kita dapat lihat bahawa stres ni mampu menyebabkan seorang itu mengalami kesulitan yang amat teruk hingga boleh menyebabkan kematian. So saya akan serahkan bahagian seterusnya kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Nadirah serta sahabat sekalian. Nama saya Muhammad Afif Fahmi bin Muhammad Fauzi, I18102986, akan menerangkan mengenai teori yang berkaitan dengan ketahanan diri, iaitu teori Bronfenbrenner. Okey. Pengasas bagi teori ini ialah Yuri Bronfenbrenner pada tahun 1979. Teori ini bercirikan bioecological, di mana cabang ilmu yang mempengaruhi interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dan juga lingkungan persekitaran. Ketahanan diri dipengaruhi oleh faktor persekitaran yang mereka alami. Okay. Terdapat 5 lapisan sistem persekitaran yang mengelilingi kehidupan manusia. Yang pertama adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan kronosistem. Okay, kita pergi yang pertama, mikrosistem. Mikrosistem ialah interaksi dalam lingkungan ahli keluarga sahaja dan kemudiannya berkembang secara berperingkat ke sistem sosial. Maksudnya kanak-kanak sistemnya bermula daripada ahli keluarga. Selepas ahli keluarga, baru mereka keluar ke komuniti baru seperti sistem sosial seperti rakan sebaya, sekolah dan sebagainya. Yang kedua, mikrosistem ialah melibatkan interaksi dalaman yang berlaku di antara ahli yang wujud dalam sekitaran. Contohnya yang boleh saya bawa kat sini, di mana kanak-kanak sekiranya kanak-kanak mempunyai interaksi yang positif di rumah, maka di luar nanti mereka kalau berjumpa dengan komuniti baru, mereka akan bersikap positif juga seperti mana dalam kalangan ahli keluarga. Seterusnya adalah ekosistem, ialah melibatkan ahli keluarga yang mempengaruhi kanak-kanak. Contoh kat sini yang saya boleh tunjuk adalah ibu bapa yang mempunyai kecenderungan untuk rasa tertekan. Implikasinya anak-anak mereka akan merasa tersisih dan anak-anak mereka, prestasi akademik mereka akan terganggu disebabkan oleh sikap ahli keluarga atau persekitaran keluarga yang mereka alami. Seterusnya adalah makrosistem. Okey, dalam sistem ni mempunyai sistem politik, ekonomi, perundangan, wilayah kebudayaan, kepercayaan dan adat resam. Adalah elemen-elemen penting yang ada dalam makrosistem.
Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam dunia politik, kita diajar kita melaksanakan sistem demokrasi. So bila mana kita melibatkan demokrasi, maka masyarakat mestilah berbelah kaum, berbelah bangsa. Itu kat sini dia kata, untuk mendapatkan tempat dalam kalangan masyarakat, individu akan cuba bertingkah laku selari dengan nilai budaya dan agama masing-masing. Dan yang terakhir adalah kronos sistem. Inilah mengenai perubahan yang berlaku sepanjang proses perkembangan diri anak-anak semasa ke semasa. Perubahan dari segi struktur badan, status pekerjaan ibu bapa, tempat tinggal, atau emosi dan sebagainya lah. Itu mengenai kronos sistem. Untuk dari segi refleksi diri saya terhadap tugasan yang diberikan doktor, yang pertama dari segi pemikiran, saya berfikiran mungkin perkara ini menjadi perkara baru dan saya untuk membina soal sidik, dan saya bahagian dalam teori ni pun saya berpendapat banyak, maksudnya kita kena faham teori yang kita guna untuk dimasukkan dalam soal sidik. Seterusnya dari segi perasaan, pada mulanya saya agak gemetar, namun selepas berbincang dengan ahli kumpulan, perkara itu dapat diatasi. Dan dari segi harapan pula, saya berharap ilmu yang saya pelajari dari segi membina soal sidik ini dapat dilaksanakan untuk semester-semester atau perkara-perkara yang akan datang, dari segi kaunseling itu sendirilah. Saya memanfaatkan dari penggunaan cara atau bagaimana kita nak membina soal sidik sendiri. Mungkin itu sahaja yang saya boleh kongsikan untuk pemandangan saya hari ini. Minta maaf atas kekurangan sebab saya mengalami sedikit kurang kesihatan yang baik. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah untuk subjek ini, iaitu Dr. Nazira dan juga rakan-rakan sekalian. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, ingin saya memperkenalkan dari diri dahulu. Nama saya Muhammad Hilmi Ubaidullah bin Barais, bernombor matrik I181025550. Hari ini saya akan membentangkan tentang skala pengukuran dan juga bilangan item dari segi aspek stres ataupun tekanan lah. Bagi skala pengukuran untuk aspek stres, kami menggunakan skala pengukuran iaitu skala Likert. Skala Likert ni mempunyai 5 skala, iaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Untuk bilangan item untuk stres pula, mempunyai 10 item, dan dalam item tu terkandung 2 jenis tekanan, iaitu tekanan kerja dan juga tekanan akademik. Bagi item tekanan kerja, iaitu saya harus melakukan banyak kerja dalam pekerjaan ini. Semilangan besar cadangan saya diberi perhatian dan dilaksanakan di sini. Saya mesti bekerjasama dengan orang yang saya suka. Pihak atasan menjaga kehormatan diri saya dan saya melakukan kerja dalam keadaan tegang. Bagi tekanan akademik, antara item yang disenaraikan ialah saya rasa susah untuk bertenang, saya rasa saya terlalu gelisah, saya dapati saya mudah resah, saya tidak boleh terima apa jua yang menghalangi saya daripada meneruskan apa yang saya sedang lakukan, dan juga saya mudah tersinggung. Itu sahaja pembentangan saya. Saya akhiri dengan terima kasih dan Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizul Abdul Aziz, bernombor matrik I181033023. Akan membentangkan bahagian saya dalam tugasan kumpulan ini iaitu 3.0 brainstorming. Okey, jadi kita orang telah membahagikan tugas di mana saya telah mendapat bahagian
inventory daya tekanan lah. Jadi saya akan bentangkan bahagian saya, iaitu daya tekanan. Okey, inventory daya tekanan. Okey, so alat ujian ni menggunakan the resilience scale, di mana kita alat ujian ini mengira daya ketahanan seseorang individu itulah. Okey. So dalam alat ujian ini juga kita menggunakan skala Likert, di mana 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 moderate iaitu tengah-tengah, 4 setuju dan 5 sangat setuju. So itu adalah kita orang punya skala Likert. Okey, saya rasa semua tahu pasal skala Likert. Okey, dan yang seterusnya soalan daripada alat ujian ni of course adalah berkaitan dengan daya tahan diri yang kemudian terbahagi kepada 3, iaitu first, daya tahan kekuatan diri. Okey, daya tahan kekuatan diri di mana kita punya ketahanan kita dalam sesuatu keadaan apabila menghadapi sesuatu situasi. So macam mana daya kita menahan diri. Yang kedua, daya tahan mengurus diri, di mana ini berbeza daripada kekuatan diri tadi. Cara kita mengurus diri kita, di mana kita menguruskan diri kita dengan baik dan tidak terlalu ikut emosi macam tu. Dan yang ketiga adalah daya tahan emosi, di mana kita emosi diri kita, adakah kita dapat menahan sesuatu keadaan tersebut. Contohnya apabila marah atau sedih, macam mana daya tahan emosi kita ketika itu. So ketiga-tiga bahagian ini merangkumi 14 soalan di dalam soal sidik tersebut. So bahagian 1 ada 6 soalan, bahagian 2 ada 4 soalan, dan bahagian 3 ni daya tahan emosi ada 4 soalan. So 14 soalan kesemuanya untuk the resilience skill ni. Okey, so itu saja untuk bahagian saya. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.